Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita, tuan-tuan dan puan-puan. Pada pertemuan yang lalu, di awal bulan dahulu, kita dah berbincang masih lagi dalam bab hutang si mati kepada Allah dan kepada manusia. Maka kita dah sembang panjang hutang kepada Allah bagaimana, hutang kepada manusia bagaimana. Kemudian hutang kepada manusia ni juga, bagaimanakah kita nak menyelesaikan orang yang memberi hutang kepada kita tu dia mati dah. Ataupun orang yang berhutang tu pun dia dah mati dah. Bagaimana nak menuntut balik hak kita tersebut. Baik. Maka pada malam ini tuan-tuan dan puan kita akan sambung lagi. Masih lagi tajuk berkaitan dengan hutang. Supaya tuan-tuan dan puan faham sefaham-fahamnya apa nak dibuat bila mana adanya isu berkaitan dengan ini. Kalaulah ia dalam pengetahuan, mudah. Tapi kalau ia di luar pengetahuan, itu yang agak susah. Susahnya kenapa? Sebab susah tadi akan bercampur gaul dengan percaya, tak percaya, katanya fitnah, katanya betul, katanya bohong. Itu yang susah tu. Jadi, maka kita yang hidup ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak nak jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi, kitalah yang kena ubah keadaan itu. Kita berhutang dengan orang, mana catitannya? Orang berhutang dengan kita, mana catitannya? Mana akadnya? Mana persetujuannya? Mana perjanjiannya? Dan semua ini tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat diperlukan oleh ahli waris bila mana isu tuntutan hutang ini diguna pakai ataupun dituntut kelak. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana berkaitan dengan hutang ini tuan-tuan dan puan-puan, ma min ahadin yaddanu dainan fa'alima Allahu annahu yuridu qada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunya. Tidaklah seseorang yang berhutang dan Allah mengetahui bahawa dia ingin melunaskannya, kecuali Allah akan memudahkan untuk menyelesaikannya di dunia. Jadi jangan takut bila mana kita ini berhutang. Yang penting, mesti kita ini ikhlas, jujur dan amanah dan bertanggungjawab dengan hutang yang kita pinjam tadi. Jangan bila mana berhutang, kita buat saja tak mau. Mesti usaha untuk langsaikan hutang tersebut. Sebab apa? Sebab ada beza orang yang usaha dan orang yang tak usaha untuk menyelesaikan hutang tersebut. Maka berdasarkan riwayat An-Nasa'i ini daripada Ibnu Majah dan Ahmad, bahawasanya Allah akan memudahkan menyelesaikannya di dunia ini bagi orang yang bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan hutang tersebut. Baik. Maka timbul masalah. Sekiranya waris tidak mampu menjelaskan hutang si mati setiap bulan, maka mereka boleh buat keputusan apa dia nak selesaikan tak mampu. Maka ahli waris tadi boleh buat keputusan menjual harta tersebut. Si mati ini berhutang satu kereta. Maka kereta ini tuan-tuan dan puan, tempoh akadnya 2 tahun lagi.
Maka 2 tahun lagi itulah tuan-tuan dan puan-puan, ahli waris kata tak mampu dah nak bayar setiap bulan. Maka ambil keputusan nak jual kereta tersebut. Tapi kalau bab kereta susah sebab dia susut nilai. Tuan-puan beli Mercedes-Benz hari ni A180 200,000. Cuba jual besok, dapat 200,000. Mana dapat? Besok dah 150,000. Tapi kalau RZ laku lagi tak? RZ jangan buat main, 25,000 orang beli lagi tuan-tuan dan puan-puan. Padahal dah barai dah, orang beli lagi. Jadi kalau bab kereta susah, tapi kalau bab aset yang lain, tanah, rumah, itu cantik. Maka ahli waris dah tak mampu nak bayar, maka dia boleh cairkan aset tersebut, maka dia bayar hutang tersebut kepada pemberi hutang itu. Itu yang pertama. Yang kedua, sekiranya hasil jualan tidak dapat menampung hutang si mati, maka perlu dibayar dengan menjual harta si mati yang lain sehingga hutang itu selesai. Kena cari mana-mana harta si mati yang lain untuk settlekan hutang tersebut. Tak kira lah si mati ada 2 rumah ke, sayang sangat rumah 2 ni, kena jual. Sebab hutang tetap hutang. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalahnya sekiranya si mati tidak mempunyai harta lain. Tak ada dah harta lain. Nak jual, tak ada benda yang bernilai. Pakaian tak boleh, pakaian pun tak ada nilai dah, bandar pun tak nak ambil. Maka tidak dipertanggungjawabkan kepada waris-waris menyelesaikan hutang itu dengan harta mereka kecuali mereka sendiri ingin menyelesaikannya. Ini kita dah baca pada hari yang lepas. Jangan duk kata pula ahli waris wajib untuk bayar guna duit mereka. Ahli waris wajib untuk selesaikan menggunakan harta siapa? Menggunakan harta si mati, bukan guna harta mereka. Bukan jadi wajib kepada anak ataupun ahli waris tersebut. Yang jadi wajibnya adalah dalam bab perkara si mati itu berhutang berkaitan dengan nafkah anak kepada ibu atau ayah itu. Si mati berhutang disebabkan beli makan, maka anak wajib bayar. Si mati berhutang disebabkan ayah tadi beli pakaian, maka anak wajib untuk bayar dalam bab nafkah sahaja. Maka yang keempat, sekiranya tiada waris yang sanggup menyelesaikan hutang si mati. Tak ada dah waris yang sanggup selesaikan sebab waris-waris pun tak mampu nak bayar. Maka jawabnya, tinggallah si mati dalam keadaan berhutang. Rupanya ustaz tak selesai juga isu hutang ni ya ustaz ya. Betul. Sebab tiada kewajipan kepada ahli waris untuk pakai duit mereka. Nasihat lebih baik adalah lebih baik mereka keluarkan, itu bukan wajib. Tetapi kalaulah si mati harta dia dah tak ada, nak cairkan harta aset-aset yang lain pun dah tak boleh, maka pada ketika ini tuan-tuan dan puan-puan, tinggallah si mati itu dalam keadaan dia berhutang. Baik, seterusnya. Seseorang yang tidak mampu membayar hutangnya semasa hidup, sedangkan dia tetap berazam mahu membayarnya sehinggalah dia meninggal dunia, dan dia pula tidak meninggalkan harta semasa mati, dan tidak ada waris atau pihak lain yang menolong membayarnya, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan melepaskan tanggungannya daripada hutang itu dengan memberi pahala kepada orang yang memberikan hutang itu sebagai ganti hutangnya. Tuan-tuan, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan adalah orang-orang yang baik. Saya yakin dan percaya tuan-puan faham untuk nak menghalalkan itu adalah terletak kepada kita yang memberi hutang. Betul? Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan akan sampai satu ketika kalaulah tuan-puan akan berada dalam situasi ini.
Tuan-puan nak tuntut, tuan-puan dah belajar selama ini bahawasanya nak menuntut mestilah daripada harta si mati. Kemudian si mati pula berhutang dengan kita ini bukan perkara-perkara nafkah ahli waris ataupun anaknya beri kepada dia. Tetapi adalah di luar daripada nafkah anak kepada ibu ataupun ayah. Maka tuan-tuan dan puan-puan kena ingat, bila mana tuan-tuan dan puan-puan redha, tuan-tuan dan puan-puan serahkan sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang urusan itu, maka yakinlah Allah Taala akan memberikan ganjaran yang cukup besar kepada kita, yang mana kita nak menuntut dengan dia pun dah tak boleh, kepada ahli warisnya apatah lagi, maka yakinlah Allah Taala akan memberi satu ganjaran pahala yang besar kepada kita. Kerana apa? Sebab kita waktu hidup dahulu kita bantu orang. Tuan-puan jangan ingat memberi hutang ni dosa. Memberi hutang itu banyak pahalanya, sebab kita bantu orang. Cuma macam saya cakap dululah, nak memberi hutang ini biarlah mengikut keikhlasan dan kerelaan kita. Jangan dipaksa. Setengah orang setelah dipaksa tertipu dengan skamer, habis 40,000. Pencen baru ni dapat 100,000, 40,000 sesap dalam masa seminggu. Baru seminggu pencen, jadi gila begitu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi hati-hati dalam memberi hutang setakat yang kita mampu, setakat yang kita ikhlas sahaja. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Banyak sangat berlaku. Kita bagi dalam keadaan tak sedar, kita bagi dalam keadaan kita pun dalam keadaan tergesa-gesa, kita pun tak berapa nak sedia. Nak minta balik susah kalau amountnya banyak. Sebab itu kalau di pejabat ada orang nak pinjam dengan kita, kita tahu dah orang ni selalu pinjam. Tuan-puan bagi setakat yang tuan-puan mampu, bagi 100 contoh. Kita pun dah set, ni kalau aku bagi 100 ni, taubat dia tak bayar balik, aku rasa ni biar. Jadi kita dia tak bayar pun kita tak terasa. Ni kita dah bagi 1,000, duit simpanan kita ada 2,000, dia pula tak bayar. Last sekali akan jadi berbalah tuan-tuan dan puan-puan. Baik, seterusnya. Lemah hidung sikit malam ni. Pakai mah lagi lemah hidung tak? Nak buka musim-musim lah ni, tak apa nak harap mana. Tak? Imam kita berkata jangan buka ustaz. Kita pun tak buka lah. Okey, baik. Sekiranya saya berhutang dengan seseorang dan tempoh pembayaran hutang tersebut telah sampai, semasa mahu melansaikan hutang tersebut, beliau menghalalkan semua hutang tersebut. Kita hutang dengan dia, nak sampai kepada tempoh pembayaran itu, sebagai contoh ada lagi 10,000. Maka orang yang memberi hutang pada kita tu, dia kata aku halal lah lebih tu 10,000 tu. Maka setelah setahun kemudian beliau menuntut kembali hutang tersebut dan beliau memberitahu bahawa beliau telah lupa tentang penghalalan hutang tersebut. Apakah hukum membayar hutang yang telah dihalalkan tersebut? Ada orang jadi begini? Ada tak? Waktu dia senang, aku halal lah hutang aku pada engkau. Lepas tahun dia sesak balik, kena minta balik ni. Sebab halal ni boleh dibatalkan. Dia buat hukum sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, apa jadi dalam keadaan gini? Baik. Maka dalam keadaan ini, tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa ta'ala dia sebut, Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Wahai orang-orang yang beriman, dengar molek. Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa pembayarannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil lagi benar. Maka dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan, Ibnu Katsir menerangkan ayat ini merupakan panduan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku orang yang beriman.
Supaya apa? Supaya untuk menulis, merekod sekiranya bermuamalah dengan cara bertangguh, yakni berhutang. Maka dalam persoalan tadi, dia bagi hutang pada kita, kena tulis 20,000 contoh. Sebulan berapa? Dan dalam keterangan soalannya tadi, tiba-tiba pemberi hutang itu pun kata kepada yang peminjam itu, aku halalkan. Maka lepas tahun dia minta balik, dia kata aku lupa yang aku dah halalkan. Tuan-tuan rasa waktu ini ayat yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah 282 ini penting atau tidak? Penting. Tak kira lah engkau halal ke, engkau tak halal ke, bila masa berhutang ke, apa semua ke, mesti tulis. Kita dah tulis cantik dah. Kita berhutang bila? Berapa tempohnya, berapa bayaran bulanan, tiba-tiba dia kata dia halal. Maka halal tu pun kena tulis. Bila yang dia kata halal tadi. Sebab itu dalam mahkamah, tuan-tuan dan puan, kadang-kadang nak tergelak juga bila soal jawab, kan? Soal balas. Tuan-tuan kalau masuk dalam kandang mahkamah, tuan-tuan jangan ingat tuan-tuan akan duduk senang. Mula-mula masa beri keterangan utama tu seronok lah. Saya pergi ke rumah tersebut berkunci. Masuk dalam rumah tersebut, nampak lelaki, nampak perempuan. Pula. Habis kita punya keterangan. Mari pula peguam sebelahnya mewakili orang yang kita tangkap tadi, dia soal pula kita. Pukul berapa sampai depan pintu pagar? Kita pun sudah dah lah. Kita kata lebih kurang 9:30. Mari pula kawan kita, pukul berapa sampai di rumah tersebut? Kawan kita pula kata lepas isyak. Lepas isyak mana kata pukul 9:10 minit. 9:10 minit. Yang tadi kata 9:30. Tengok di situ pun dah ada rantaian pembuktian itu dah terputus. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Allah Ta'ala beri peringatan dalam ayat ini, besar ke kecil ke hutang tersebut mesti ditulis. Bank pun tulis ke bank tuan-tuan dan puan nak ambil nanti setiap bulan bayar tak apalah kalau tak ingat nanti kami call. Ada gitu? Tak ada. Dia ada perjanjian dia. Perjanjian dia bukan selai, bukan 2 line, 15 muka. 15 muka pula, setiap muka tu kena sign di bawah, betul? Initial di bawah, kan? Macam-macam dibuat. Kalau bank dah macam tu, tuan-tuan dan puan yang tak ada gadaian, yang tak ada apa, yang tak ada interest, yang tak ada itu, tak ada ini, maka lebih-lebih lagi lah kena buat. Maka dalam persoalan ini, tuan-tuan dan puan, hukum mengibrakkan ataupun melepaskan, menggugurkan hutang itu adalah termasuk dalam konsep suluh, perdamaian antara kedua-dua belah pihak ini. Maka hak siapa untuk menghalalkan? Hak pemberi hutang tersebut. Macam persoalan tadi, dia kata pemberi hutang itu tiba-tiba dia kata dia halal. Soalan saya, telah jadi halal ataupun tidak? Jawapannya halal lah. Mana pula tak boleh jadi halal? Mana pula kita kata masih berhutang? Sebab dia sendiri yang telah menghalalkan hutang tersebut. Maka selepas tahun, dia pula minta tadi ni, dia kata aku lupa tentang kehalalan tersebut. Maka pada ketika ini, tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW bersabda, man halafa ala yaminin yaqtati'u biha ma lam ri'im huwa 'alaiha fajirun laqiyallaha wa huwa 'alaihi ghadban. Barang siapa bersumpah untuk mengambil harta seorang muslim, padahal dia berdusta dalam sumpahnya itu, sungguh dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah Ta'ala murka kepada dia. Ni jenis orang yang cakap tak serba bikin. Banyak tak berlaku hari ni? Banyak. Sebelum menang, janji. Lepas menang, kencing. Tak. Sebelum menang janji, saya akan bina tu bina ni.
Bila dah menang, buat mari pula alasan. Pusinglah selagi boleh. Hati-hati bila bercakap dan hati-hati untuk melakukan dusta penipuan tersebut. Maka kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, peminjam tadi tidak wajib dan terlepas daripada kewajipan membayar balik hutang tersebut kerana kewajipan tersebut telah digugurkan sendiri oleh pemberi hutang tanpa ada apa-apa paksaan ke atasnya. Hal ini bertepatan dengan konsep suluh yang sememangnya terdapat dalam syariat agama kita itu. Jadi, dalam kes orang yang mana tiba-tiba dia menghalalkan, kemudian dia sebut pula lepas pada setahun, dia kata dia lupa ataupun dia tarik balik dan sebagainya, maka tidak lagi terpakai kerana dia sendiri yang telah menggugurkan haknya itu. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau di mahkamah kadang-kadang ada orang dia terlebih bijak. Tuan-puan tahu bijak macam mana? Dia cakap kepada isteri dia, kau nak suruh aku ceraikan kau boleh, dengan syarat kau menggugurkan hak-hak engkau selepas kita dah tak ada apa-apa. Lepas orang bercerai, apa hak dia tuan-tuan dan puan-puan? Dia ada muta'ah, iaitu pemberian sagu hati yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri. Kemudian dia ada nafkah iddah, kemudian dia ada harta sepencarian, kemudian dia ada hak jagaan anak, kemudian dia ada nafkah anak. Situ saja dah 5 tuan-tuan dan puan-puan. Jadi si suami gini kata, engkau kena lepaskan hak engkau kalau engkau nak aku ceraikan kau. Maka bini tadi pun setuju, okay, tak apa, saya lepaskan. Jadi hakim boleh tak dia buat keputusan sebelum lafaz cerai? Tak boleh. Sebab nafkah iddah dan muta'ah akan wujud selepas wujudnya cerai tadi. Macam cerita harta pusaka. Selagi mana belum mati, maka tak ada harta pusaka tu, dia mesti mati dulu. Maka dalam kes tadi mesti cerai dulu. Maka selepas hakim jatuhkan dengan suami tadi melafazkan dengan talak 1, hakim pun mengesahkan jatuh talak 1, maka dia pun bangun. Ya Arif, kami dah bincang dah. Isteri saya, bekas isteri saya ceraikan tadi, tak nak tuntut apa-apa. Maka hakim pun tanyalah isteri tadi, betul ni? Siapa kata saya tak nak tuntut? Saya nak tuntut. Pula dah tuntut dan perempuan. Isteri tadi bijak pada suami dia. Maka hakim kata, bukan awak setuju ke? Mana boleh ya Arif? Dia kena cerai dulu baru boleh gugurkan hak tadi. Betul, bijak awak. Tepuk dahi isteri suami tadi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, kena hati-hati. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Dia bab hukum ni, dia tak boleh sembrono kita main hentam gitu, tak boleh. Sebab itu kadang-kadang saya dalam ceramah, kadang-kadang saya perhati, hati-hati dengan ayat-ayat saya, takut terkeluar tuan-tuan dan puan-puan. Macam hari itu saya ceramah satu tempat, alah, dia jadi terpusing, lama tak ulang kan. Bila mana seseorang itu dia berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia bersetubuh dengan isterinya. Betul? Kemudian apa kafarah yang dikenakan kepadanya? Yang pertama mesti membebaskan hamba, betul? Yang kedua mestilah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Saya pergi sebut 3 bulan. Tengok, yang ceramah ni pun kadang-kadang dia laju kan? Dia laju sangat, terlepas tuan-tuan. 2 bulan. Kemudian kalaulah dia tak mampu, maka beralihlah memberi makan orang-orang fakir miskin, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bila dengar ceramah ada clash sana sini, tuan-puan rujuk terus kepada dia. Kadang-kadang penceramah ni pun benda ni dia tak boleh stop kan. Dia ceramah habis waktu dia stop lah. Tapi sementara nak habis tu dia kena terus dengan ayat-ayatnya. Kadang-kadang dia tak, yelah dia mari clash kan, manusia biasalah tuan-tuan dan puan-puan, betul tak? Baik. Jadi itu yang pertama tadi jawapannya. Kita pergi kepada yang kedua. Jika pemiutang meninggal dunia dan kita berhutang dengannya,
dan membayar hutangnya secara angsuran dengan mendepositkan ke bank pemiutang. Bagaimana cara terbaik untuk terus membayarnya? Maka dalam kes ini, yang memberi hutang mati dah. Kemudian yang tinggalnya adalah yang berhutang itu. Dia tanya, bagaimana dia nak teruskan membayarkan hutang tersebut, cara yang terbaik. Maka soalannya, adakah dengan setiap bulan saya sedekahkan dengan niat bagi membayar hutang dan disedekahkan bagi pihak si mati? Ataupun dia membayar kepada waris mengikut kaedah faraid? Maka cara mana yang terbaik? Dia tanya soalan. Jadi dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita berhutang dengan seseorang dan dia tu mati, bagaimanakah kita nak settlekan hutang dia sedangkan dia mati dah? Dia halal tak hutang kita? Tak, dia tak nak cakap pun. Ataupun kita nak buat hukum sendiri, maka dia mati, maka terputuslah hutang aku dengan dia. Tak, hutang tetap berjalan. Sebab kita ambil, kita pinjam duit dia. Maka dalam ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, bagi nak menyelesaikan hutang ini, Nabi SAW bersabda lagi, Inna Allaha ma'ad-da'ini hatta yaqdiya dainahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dengan orang yang berhutang sehinggalah dia melunaskan hutangnya itu. Maka berkata ulama, orang yang berhutang yang berniat untuk melunaskan hutangnya, makanya jika kuat kehendaknya untuk melunaskannya, insya-Allah Allah akan menolongnya dalam menyelesaikan hutang yang dihadapinya. Maka berdasarkan kepada hadis yang dinyatakan tadi, tuan-tuan dan puan-puan, maka penghutang kepada si mati tadi wajib bayar hutang tersebut kepada ahli waris si mati. Sebab hutang tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, telah menjadi milik ahli waris si mati. Kita berhutang dengan dia 30,000. 30,000 tu sekarang jadi milik siapa? Waktu hidup dulu memang milik dia lah. Sekarang ni dia dah mati. Maka 30,000 itu menjadi milik ahli waris. Tuan-tuan tak boleh buat keputusan disebabkan dia mati, tak apalah, saya beri pada masjid sikit seorang, saya niatkan kepada dia. Tak boleh. Sebab apa? Sebab tidak lagi menjadi milik si mati, tetapi menjadi milik ahli waris. Kita dah sembang lama dah dalam bab ini. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan. Ada satu cerita sedih saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan saya nak tuan-puan jawab dalam hati tuan-tuan dan puan, kes ini salah siapa? Ada seorang jemaah bertanya kepada saya. Kata, Ustaz, ayah saya dulu kahwin, ada anak seorang, bercerai dengan isteri dia. Kemudian dia kahwin lain, ada anak 5, dan mak saya pun dah meninggal dan ayah saya pun meninggal. Jadi saya ni anak isteri kedua dia. Jadi saya nak buat proses untuk membahagikan faraid. Saya kata, dah settle? Dia kata, dah. Kami dah pergi pejabat tanah. Cumanya Ustaz, saya nak tanya macam mana saya nak buat. Kenapa? Sebab saya pergi ke pejabat tanah, bahagian pusaka kecil, kami semua berpakat menyatakan si mati meninggalkan 5 ahli waris sahaja, iaitu kami 5 beradik. Yang abang kami dengan isteri mak yang pertama dulu, kami tak nyatakan. Maka saya kata, kenapa tak nyatakan? Tapi Ustaz jangan risau Ustaz, bahagian dia kami dah asing siap-siap. Oh, saya kata hebat. Mana kata, dia tak nyatakan tapi bahagian tu dia asing siap-siap. Maka saya tanya apa nak buat.
Dia kata, boleh tak Ustaz, bahagian abang kami tadi ni kami nak infakkan ke masjid dan sebagainya. Saya kata tak boleh, sebab abang awak mesti tanya pendirian dia sama ada dia bersetuju ataupun tidak. Nak cari macam mana Ustaz, abang saya pun saya tak pernah jumpa. Habis tu ayah awak waktu hidup dia tak pernah kenal kan ke? Tak, dia tinggal terus Ustaz. Barangkali ada berlaku di sini. Barangkali ada orang yang buat perangai sebegini. Tuan-tuan pusinglah bagaimana sekalipun. Tuan-tuan berkahwin, ada anak. Yang bercerai adalah dengan pasangan itu, tapi bukan dengan anak tersebut. Maka dalam kes ini, anak yang 5 orang tadi nak cari abang dia yang seorang tadi, yang ditinggalkan oleh ayahnya, nafkah ke apa semua, tak tahu apa cerita. Menyusahkan ataupun tidak kepada ahli waris pada ketika ini. Menyusah. Sebab dia kena pergi cari balik mana abang dia tu. Saya kata, last di mana? Setahu saya Ustaz, sebab dia kahwin dengan orang Singapura. Kemudian lepas bercerai, dia bawa anak dia pun balik Singapura. Dah berapa puluh tahun kami pernah jumpa Ustaz. Cuma tahu dia pernah berkahwin. Tuan-tuan, agak-agak dalam kes ini salah siapa? Salah siapa? Tuan-tuan pun boleh fikir sendiri kan? Lepas tu saya selalu tegur. Dalam bab di Malaysia ini, abghadul halal ilallah at-talaq. Perkara yang halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Sebab bila mana berlakunya perceraian di Malaysia ni tuan-tuan, rata-ratanya nak tengok yang berbaik susah. Selalunya bila bercerai dia akan anggap bekas pasangan dia itu sebagai musuh. Betul tak tuan-tuan? Tak betul guananya kes berebut anak berapa banyak berlaku di Malaysia ni. Masuk dengan natuk dengan nenek sekali pun termasuk dalam bab berebut anak cucu ni. Kemudian tuan-tuan dan puan, di Malaysia ini berlakunya perceraian, nak beri nafkah pada anak-anak bukan mudah. Kalau tuan-tuan ingat kepada Perdana Menteri kita, namanya Pak Lah, waktu dia memerintah dulu, dia buat satu unit, dia isytihar, dia wujudkan BSK, Biro Sokongan Keluarga. BSK ni tujuan untuk apa? Tujuannya adalah untuk pergi cari mana-mana ayah yang liat untuk bayar nafkah. Bukan sekadar cari, mereka mendahulukan duit kerajaan ni, dahulukan dulu untuk menampung sementara kes nak settle tadi. Kalau diwujudkan sampai tahap begitu, makna kata di tahap yang serius jugalah, bukan yang biasa-biasa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi didikan masyarakat kita ini mesti cantik. Bercerailah, tapi bekas pasangan kita itu kena anggap sebagai kawan. Jangan anggap sebagai musuh. Kadang-kadang pasangan okey, tapi orang sekeliling yang lebih-lebih. Salah dia tu. Pula. Tak boleh. Kita yang patut kata dia tak ada jodoh. Cukup setakat tu sudah. Jangan duk melebih-lebih tuan-tuan dan puan-puan. Maka tak lama lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan menyambut bulan Ramadan, kan? Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pun bersiap siaga untuk menghadapinya. Masing-masing berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Semua orang nak. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, apa benda yang paling rugi bagi bulan Ramadan ini adalah orang yang masuk dan keluar di bulan Ramadan ini tetapi tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini doa yang dibaca oleh malaikat dan diaminkan oleh baginda Nabi SAW? Betul? Maka tuan-tuan dan puan-puan, jangan masuk bulan Ramadan, habis bulan Ramadan jadi perangai lama balik. Jangan.
Makna kata sebelum Ramadan sedekah banyak dah, masuk Ramadan banyak lagi, habis Ramadan kena kekal yang tadi ni. Jangan kita ni hanya tekan di bulan Ramadan, bulan lain tak tahu ke mana. Tak boleh. Orang selalu tanya, Ustaz, azam saya tahun ni nak khatam baca Quran. Tuan-tuan jangan duk azam kuat sangat, istighfar dulu banyak-banyak. Kenapa jadi malas baca Quran? Sebab dosa banyak. Bagaimana nak hapuskan dosa? Istighfar. Tuan-tuan boleh target, tapi kena usaha sungguh-sungguh. Usaha itu biar dalam keadaan hati kita ini bersih. Saya ingatkan pada diri saya dan diri tuan-tuan dan puan juga. Bulan Ramadan perbanyakkan sedekah, beri makan pada orang-orang yang susah tadi ni. Tuan-tuan nak cari orang susah-susah ke? Senang tuan-tuan dan puan. Pergilah mana-mana, tuan-tuan berjalan, pergi ke bank, pergi ke tepi jalan, orang tak tengok micin rumput ke, tengok orang tu pergi bantu tuan-tuan dan puan. Bulan Ramadan bagi makan kepada orang yang susah. Tapi kalau bulan Ramadan ni selalunya duk laku anak-anak yatim, betul tak? Kita meraihkan anak yatim. Anak yatim duduk di lantai, dia duduk atas kursi. Raih benda, patutnya dia duduk di bawah, anak yatim duduk di atas kursi. Ini pun kena hati-hati. Kemudian di bulan Ramadan ni juga tuan-tuan kena ingat kita ada satu kefarduan, iaitu membayar zakat, betul? Maka bayar zakat jangan sampai terlepas. Jadi di masjid ni pun saya yakin dan percaya adanya amil-amil zakat yang dilantik. Maka tuan-tuan dan puan-puan bayar zakat. Kemudian fidyah pun kena tengok juga orang perempuan. Dari segi puasa tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya pun macam mana, kena tengok balik. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Suara pun makin serak dah ni. Tak dilemah hidung, jadi serak suara. Jadi kita rumah. Jadi Ustaz jawab okay. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.